Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita meningkatkan pengetahuan kita berkenaan dengan nama-nama surah dan juga tema-tema bagi keseluruhan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan tentang 3 nama surah, yang mana malam ini kita akan memasuki surah-surah yang berada pada juzuk yang terakhir, iaitu juzuk yang ke-30. Kita akan memulakan surah yang terletak pada juzuk yang ke-30, yang kita akan mulakan dengan surah An-Naba. Ataupun juzuk 30 ini dinamakan ia dengan juzuk Amma. Okey. Biasa orang sebut juzuk 30 ataupun kadang-kadang disebut dengan juzuk Amma. Surah ataupun juzuk yang ke-30 ni, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mempelajari ke semua surah-surah tersebut sebelum Ramadan, insya-Allah. Kita cuba habiskan ke semua surah-surah yang berada pada juzuk yang 30. Surah-surah tersebut, okey, akan kita mulakan malam ni dengan suratul Naba, surah An-Nazi'at dan surah Abasa. Jadi kita cuba setiap malam, setiap pertemuan kelas nama dan tema surah, kita cuba bincangkan paling sedikit 3 nama dalam setiap pertemuan. Kerana kita masih lagi berbaki banyak juga surah-surah dalam juzuk 30. Kalau kita tengok kat sini ada 4. Campur 4 ada 8. Campur lagi dengan 4 ada 12. Campur lagi 4 ada 16 surah. 16 campur dengan 4 sudah jadi 20 surah. Campur lagi dengan 4 dah jadi 24, 28, dah jadi 28, 29, 30, 31 dan 30 lebih lah surah-surah yang masih lagi berbaki. Jadi waktu kita hanya ada lebih kurang dalam 8, lebih kurang dalam 8 dan beberapa minggu saja, tapi insya-Allah kita akan buat kelas tambahan. Insya-Allah kita akan buat kelas tambahan untuk kita menghabiskan modul untuk nama-nama dan tema surah. Kerana selepas Ramadan kita akan belajar pada modul yang lain. Okey, kita terus kepada suratul Naba. Okey, suratul Naba adalah surah Naba ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan surah yang ke-78 selepas surah Al-Mursalat. Apa makna An-Naba? Okey, An-Naba adalah berita. Naba adalah berita. Tetapi kenapa diletakkan perkataan besar selepas berita?
kerana penggunaan perkataan an-naba ia digunakan di dalam Al-Quran adalah pada berita-berita yang besar, berita-berita yang penting. Sebab itu diletakkan perkataan besar selepas perkataan berita. Dalam Al-Quran ada satu lagi kalimah yang menunjuk kepada makna berita, iaitu khabar. Kita tahu kan ada perkataan khabar. Khabar itu juga adalah berita, an-naba itu juga adalah berita. Maka apabila perkataan an-naba dengan al-khabar, an-naba beritanya lebih besar, lebih penting daripada al-khabar. Itu yang kita selalu sebut surah khabar. Khabar itu dalam bahasa Arab adalah berita. Itu perbezaan dia. Jadi mari kita melihat di ayat manakah dalam suratul Naba ini ada perkataan an-naba. Surah an-naba, kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca ke semua ayat dia, ada 40 ayat. Dan kalau tuan-tuan ingin mengetahui terlebih awal, surah An-Naba ini adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ini bermakna ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah yang disebut dengan istilah Makkiyah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara akidah. Perkara akidah, perkara iman. Di dalam Al-Quran, dia bersangkut paut dengan 3 rukun iman. Iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari kiamat. Jadi malam ni mari kita melihat apakah isi kandungan surah An-Naba ini. Tetapi ingat, surah An-Naba dia surah yang berkaitan dengan isu akidah. Kalau kita buka dalam surah An-Naba yang ada 40 ayat, kita akan jumpa perkataan An-Naba disebut pada ayat yang kedua, bukan pada ayat yang pertama. Iaitu pada ayat yang kedua, adanya perkataan A'udzu billahi minasyaitonir rajim anin naba'il azim. Anin naba'i. An-naba' tu maksudnya adalah berita. Berita yang bagaimana? Al-azim. Berita yang besar. Itu adalah sumber tentang nama bagi surah An-Naba. Sebab ada perkataan An-Naba pada ayat yang kedua. Okey, mari kita bincangkan tentang apakah penamaan surah ini sebagai An-Naba. Kita merujuk salah satu buku rujukan yang sering kali kita gunakan untuk mengetahui penamaan sesuatu surah. Kita rujuk dalam Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, surah An-Naba ini berkaitan dengan apa? Dia kata surah ini dinamakan An-Naba kerana pada awal-awal pada surah An-Naba ada Allah sebut tentang perkataan An-Naba. Kalau dia sebut mula, bukanlah bermakna mesti ayat yang pertama, tetapi biasanya mula adalah ayat yang pertama. Okay. Apa itu An-Naba? Ialah berita tentang hari kiamat dan berita tentang hari kebangkitan, yang berita ini telah
menarik perhatian manusia ketika itu sehingga membawa kepada perbalahan, pertelingkahan, berlakunya soal jawab. Manusia kat situ merujuk kepada manusia yang awal-awal menerima ayat-ayat Al-Quran tentang An-Naba'ul Azim tu. Jadi An-Naba' dekat situ, kata Dr. Wahbah, ia merujuk kepada hari kiamat. Kenapa tak ada perkataan kiamat ke? Kan senang kita nak faham, betul tak? Kenapa tak ada perkataan akhirat ke? Tapi kenapa digunakan An-Naba'? Kata para ulama tafsir, disebutkan hari kiamat itu sebagai An-Naba', berita. Lepas tu Allah kaitkan dengan Al-Azim, dengan perkataan berita yang besar, berita yang agung, menunjukkan bahawasanya dalam banyak-banyak berita, dalam banyak-banyak perkara yang pernah kita dengar, banyak perkara yang berlaku, berita yang paling besar sekali, tidak lain dan tidak bukan adalah hari kiamat. Dalam banyak-banyak berita kita dengar. Kita dengar berita hari ini COVID sudah sampai 7,000 lebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Kita dengar berita kan? Kita dengar berita. Berita itu belum lagi menggemparkan. Kalau kita dengar berita akan berlakunya PKP buat kali yang sekian-sekian. Adakah berita itu mengejutkan? Tidak ada berita yang paling mengejutkan, berita yang sangat besar, melainkan berita tentang hari kiamat. Itu secara ringkas penjelasan kenapa dipilih surah itu dengan nama An-Naba'. Kerana An-Naba' ia berita yang sangat penting, yang sangat besar, berbeza dengan perkataan Al-Khabar. Kita bincangkan tentang, masih lagi bincang nama, kita belum masuk lagi pada tema, kita bincang pada nama dulu. Okey. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ataupun kitab-kitab yang membincangkan tentang surah-surah Al-Quran, para ulama, mereka juga menamakan bahawa surah An-Naba' ini, dia ada namanya yang pelbagai. Antaranya ada di kalangan para ulama yang menamakan surah ini dengan nama surah Amma Yatasa'alun. Apa makna Amma Yatasa'alun? Kita kena tengok pada ayat yang pertama. Kita jumpa ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Amma Yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Mereka duk bincang. Kan? Tapi Allah tak sebut apa yang mereka tanya lagi. Tapi ada satu isu tu menyebabkan mereka saling bertanya-tanya. Saling bercakap-cakap, saling berbincang. Itu amma yatasa'alun. Yatasa'alun tu saling bertanya-tanya. Amma tentang apakah. Jadi kalau orang kata juzuk 30 ni juzuk amma, dia macam ni dapat juzuk amma kerana ada perkataan amma pada ayat yang pertama. Dipanggil juzuk amma. Kalau juzuk 29, nama lain juzuk 29 apa? Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah sebut sebelum ni. Siapa ingat? Kalau juzuk 30, kadang-kadang para ulama namakan dia juzuk amma kerana ada perkataan amma pada ayat pertama. Okey. Kalau juzuk 29 dipanggil juzuk apa? Boleh tak tuan-tuan nak dengar suara tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak ada wakil? Dia panggil juzuk apa?
surah apakah yang menjadi surah pertama bagi juzuk yang ke-29? Surah apa? Dapat tahu surah tu, tahulah surah tu dipanggil juzuk apa. Silakan. Ada nak bertanya tu? Silakan. Surah Al-Mulk ke Ustaz? Okey, Suratul Mulk. Okey, Suratul Mulk tu mulanya ayatnya apa bunyinya? Tabarakallah Ustaz. Tabarakalladzi. Tabarakalladzi. Ada sebahagian ulama menamakan juzuk 29 adalah juzuk Tabaraka. Faham tak? Jadi kalau sebut juzuk Tabaraka, maknanya juzuk 29. Kenapa? Kerana surah yang pertama membentuk komposisi juzuk 29 adalah Suratul Mulk yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi. Itu dia panggil juzuk Tabaraka. Itu selingan saja. Okey. Ada para ulama dia menamakan surah ini dengan surah namanya juzuk namanya adalah surah Amma Yatasaalun. Jadi kita jangan janggallah, tapi nama yang tauqifi, nama yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, namanya yang utama adalah An-Naba. Tapi ada para ulama menamakan ijtihadi saja, ya, dia hanyalah kajian di kalangan para ulama, nama lain dia adalah Amma Yatasaalun. Kalau kita buka ulasan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Zamakhsyari, As-Sa'alabi, ada menyebut nama-nama ini. Al-Imamul Biqai, Al-Khafaji, Al-Alusi, As-Sakhawi, Al-Imamus Suyuti, ada sebut tentang nama ni. Okey, nama lain dinamakan juga surah At-Tasawul. At-Tasawul tu ambil daripada yang yatasaalun. Ayat pertama tadi. Apa makna at-tasawul? Maksudnya saling bertanya-tanya. Itu surah yang bertanya-tanya. Kenapa mereka nak bertanya-tanya? Sebab mereka tak percaya. Mereka meragui. Mereka fikir mustahil. Sedangkan berita tu dari Allah. Kalau berita tu dari Allah, maka tak perlu lagi untuk saling membincangkan ia, bertanya-tanya. Okey. Ada juga para ulama menamakan surah ini adalah Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat ni dia diambil pada ayat nombor 14. Al-Mu'sirat tu apa? Al-Mu'sirat tu ada kaitkan dengan awan. Antara ulama yang menamakan surah tu Al-Mu'sirat, macam ada dalam tafsir kitab-kitab tafsir seperti Al-Alusi. Wallahu ta'ala, itu adalah sekadar nama-nama sahaja. Tetapi yang paling utama, nama yang berbentuk tauqifi berdasarkan kepada tunjuk ajar Nabi SAW, namanya adalah An-Naba. Baik. Surah An-Naba ni dia ada satu kelebihan. Bukan kelebihan dari sudut pahala, tetapi kelebihan dia dari sudut surah-surah yang memberi kesan kepada Rasulullah SAW. Kerana nama pun An-Naba. Nama pun tentang berita yang paling besar, paling agung, menyebabkan surah An-Naba ini telah menyebabkan rambut Nabi SAW telah beruban. Kalau minggu lepas kita baca surah Al-Mursalat, termasuklah surah Amma Yatasaalun. Apabila Nabi ditegur, Nabi ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq nampak rambut Nabi ini telah beruban. Maka Nabi menjawab, rambut aku telah beruban disebabkan surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat yang kita dah belajar pada minggu lepas tu. Termasuk surah Amma Yatasaalun dan juga Idza Syamsu Kuwirat.
Okay. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Baik, kita pergi kepada tema. Okey, apa tema bagi surah An-Naba? Daripada An-Naba tu pun kita dah boleh tahu tentang temanya. Okey, temanya sebenarnya kalau kita rujuk dalam kitab Dilalatul Asma'il Suwaril Quran, okey, temanya adalah pengagungan kejadian hari kiamat. Allah nak agungkan hari kiamat. Allah nak tunjukkan bahawa Allah nak ta'zimkan, Allah nak agungkan hari kiamat. So temanya adalah pengagungan yang dilakukan oleh Allah terhadap hari kiamat. Itu tema dia. Dia temanya tentang hari kiamat. Tetapi dia ada dikaitkan dengan nak menta'zimkan, nak mengagungkan tentang kejadian hari kiamat tu. Sebab itu kita kaitkan dengan perkataan An-Naba'ul Azim. Anin Naba'il Azim. Seperti ayat kedua kita baca. Kalau kita rujuk dalam kitab lain, seperti kitab Awalul Marrah, Syekh Khalil menyebutkan bahawa tema surah ini adalah tema yang menyebut tentang kepastian datangnya hari kebangkitan. Tema dia tentang hari Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. So tema surah ni adalah membentuk keyakinan tentang kedatangan hari kebangkitan. Jadi untuk memantapkan tema surah ini, kita kena patah semula kepada ayat 1 sehingga ayat nombor 5. Okay, kita nak kukuhkan lagi tentang An-Naba tu, nama An-Naba dan tema dia. Baik. Kalau kita baca ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya. Rupa-rupanya mereka saling bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita yang azim, yang agung. Dekat sini pun kita dah dapat bukti tentang tema tadi. Allah kata berita tu berita apa? Berita yang al-azim. Berita yang agung. Sebab tu kita tengok yang tema yang pertama tadi, para ulama kata suratul Naba ni adalah temanya adalah untuk mengangkat apa peristiwa hari kiamat itu. Allah Ta'ala nak agungkan hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan allazi hum fihi mukhtalifun, yang berita yang sangat besar ini menyebabkan mereka itu bertelingkah, berselisih faham, berselisih pendapat. Maksudnya ada yang tak percaya. Ya ke hari kiamat tu ada? Betul ke ia merupakan peristiwa yang sangat besar? Mereka saling bertanya, mereka saling berbantah. Sepatutnya kita orang beriman, kita tak perlu lagi untuk bersoal jawab. Iya ke? Maksudnya kita apa saja yang Allah nak katakan, yang Allah nak janjikan, yang Allah nak buat, bagi kita pasti benarlah kata-kata Allah. Jadi tetapi di zaman Nabi dulu ada orang yang saling bertanya-tanya. Tetapi Allah Ta'ala dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah membantah pertanyaan sesama mereka itu dengan Allah memberikan dalam bentuk bantahan menggunakan perkataan kalla. Allah kata kalla, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali itu apa? Jangan sekali-kali kamu saling berbantah-bantah. Sepatutnya terima saja, tak perlu nak membantah, tak perlu nak bertelingkah, tak perlu nak bertanya-tanya. Saya'lamun, nanti korang akan tahulah hari itu. Summa, ditekankan sekali lagi, jangan sekali-kali. Kalla saya'lamun. Kalla, jangan sekali-kali. Kelak saya'lamun, mereka akan mengetahuinya.
Itu ayat 1 sampai ayat 5. Jadi permulaan surah An-Naba ni Allah Ta'ala cerita tentang hari kiamat yang diistilahkan dengan berita yang sangat agung. Okay. Apabila kita baca dekat penutup dia, mudah je nak faham surah An-Naba ni. Okay, kalau kita baca dekat penutup surah An-Naba, kita akan jumpa Allah Ta'ala mengulang kembali apa yang telah Allah bincangkan pada awal-awal ayat surah An-Naba. Maksudnya Allah ulang kembali yang 5 perkara, 5 ayat yang pertama yang kita bincang tadi tu. Pada penutup surah An-Naba, Allah mengukuhkan tentang An-Naba'ul Azim tadi. Allah kata, Zalikal Yaumul Haqq. Allah kata, itulah hari yang pasti terjadi, pasti benar, kata Allah. Lepas tu Allah kata, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Allah kata, maka sesiapa yang mengkehendaki tu maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu siapa-siapa yang dia nak dapat kebaikan, dia nak senang waktu hari yang benar tu, hari yang pasti terjadi tu, kata Allah, pasti dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Maksudnya Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang dia meyakini tentang berita yang besar tu, kan, dia nak nanti berita yang besar itu, dia berada dalam keselamatan, dalam kejayaan, dapat kebahagiaan, maka dia akan cari jalan masa dia hidup ni. Macam mana jalan untuk dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ketika mana hari An-Naba'ul Azim tadi. Lepas tu penutup surah An-Naba, bukan ayat nombor, maafkan saya tersalah tulis nombor ya, tolong betulkan. Sebenarnya bukan 49, dia 39. Ayat nombor 40. Dia 40 ayat je, bukan 50. Saya tersalah tulis ni pada terjemahan dia. Tapi Allah bagi peringatan kepada orang kafir. Dahsyatnya hari kiamat itu, hari yang agung itu, sampaikan orang kafir, dia kata, alangkah baiknya kalau dahulu aku ini menjadi tanah. Sebab apa? Dia tahu hari itu mereka akan binasa. Okey, ini adalah perincian ringkas tentang An-Naba. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok tema yang kedua ni, kalau nak kukuhkan lagi, kan, di mana perkaitan surah An-Naba ni temanya untuk menetapkan, memantapkan keyakinan tentang kedatangan hari kiamat. Jadi tuan-tuan kena bacalah keseluruhan surah An-Naba. Tuan-tuan memang akan jumpa ayat-ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala memaparkan bukti-bukti bahawa hari manusia dihidupkan semula itu memang pasti boleh berlaku. Saya bagi satu contoh saja daripada banyak bukti yang Allah paparkan. Kita ambil contoh pada ayat nombor 9. Pasal tidur. Allah kata, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah Ta'ala kata, kami telah jadikan tidur kamu ini, kata Allah, untuk kamu subata. Subata tu maksudnya tak buat apa-apa. Istilah dia apa? Kamu berehat. Jadi, satu cara, satu bukti nak menunjukkan bahawa kalau manusia itu mati, dia boleh bangkit semula seperti mana mereka tidur, kan, akhirnya mereka bangun semula. Itu satu bukti daripada banyak bukti. Jadi kita kena tengok keseluruhan surah An-Naba. Kenapa kita tak cerita keseluruhan? Tuan-tuan, pengisian ini bukan untuk tadabbur keseluruhan ayat.
tetapi kita hanya bincang pada nama dan pada tema saja. Lepas tu dua saja objektif kita utama. Nak tahu tentang nama surah tu apa, sumbernya bagaimana, dan kita nak tahu tema dia. Baik, kita terus kepada surah yang berikutnya, iaitu surah An-Nazi'at. Okey, apa itu An-Nazi'at? An-Nazi'at mengikut pendapat yang terpilih, An-Nazi'at merujuk kepada malaikat yang mencabut. Para malaikat yang sentiasa Allah tugaskan untuk dia mencabut. An-Nazi'at. An-Nazi'at ni maknanya pencabut. Para pencabut. Dirujuk kepada siapa kat situ? Merujuk kepada malaikat. Ada tak siapa-siapa Quran terjemahan dia yang dia bukan yang mencabut tu dia tak maksudkan dengan malaikat? Ada tak? Ada tak siapa-siapa terjemahannya berbeza? Ada tak? Boleh kongsikan An-Nazi'at tu diterjemahkan sebagai apa? Tak ada. Okey. An-Nazi'at, kalau tuan-tuan nak rujuk root word dia. Okay, root word bagi kata dasar bagi An-Nazi'at ni dia terdiri daripada huruf nun, zai dengan ain. Nadha'a. Kalau kita kata nak mencabut, nak menarik, dia kaitan dengan perkataan naza'a. Okey, jadi pelaku, maksudnya pembuat kepada mencabut itu adalah An-Nazi'at. Tapi kalau mencabut, naza'a. Maka yang akan mencabut itu diletakkan dengan nama isim fa'il, dia kata An-Nazi'at. Para pencabut. Okey, yang menariknya ada satu, tuan-tuan simpan soalan saya ni, nanti kita jawab. Okey, kenapa Allah Ta'ala nak memilih para malaikat yang mencabut? Sedangkan dalam surah An-Nazi'at, ayat-ayatnya kebanyakannya cerita tentang malaikat. Kita tahu kan, malaikat ni kan banyak tugasan dia. Tetapi kenapa dipilih malaikat yang mencabut nyawa tu jadi nama surah? Faham tak soalan saya? Maksudnya, surah An-Nazi'at ni dia sama macam surah An-Naba, dia ada 40 ayat. Dalam surah An-Nazi'at ni, siapa yang pernah belajar sinopsis surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ni surah yang menceritakan tentang peranan malaikat semasa dekat dunia, semasa di hari akhirat. Tetapi kenapa dalam banyak-banyak peranan malaikat tu dipilih malaikat mencabut nyawa itu dijadikan nama surah itu? Mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak kaitkan. Kenapa? Kita akan bincangkan dalam slot ini. Jadi kita tengok dulu di mana sumber ayat An-Nazi'at ni. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan jumpa pada ayat yang pertama. Ayat pertama kita akan jumpa perkataan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Allah sebut pada kataan ayat pertama, Allah bersumpah dengan wan nazi'at. Okey, begini. Kita ambil dulu kenapa, apa makna nazi'at, lepas tu kita akan bincang ayat 1 sampai 5. Okey, jom kita tengok apa ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Okey, apa komentar beliau tentang nama surah An-Nazi'at itu? Beliau mengatakan surah ini dimulakan dengan Allah bersumpah dengan An-Nazi'at. Okey, kata Dr. Wahbah, surah ni kenapa namanya Nazi'at, diletakkan dengan Nazi'at?
Nazi'at itu adalah merupakan sumpah Allah. Allah bersumpah dengan nazi'at pada awal-awal surah itu. Kalau kita tengok patah balik pada ayat pertama, kita akan jumpa huruf wa di sini adalah maknanya sumpah. Demi. Siapa yang bersumpah tu? Allah. Allah bersumpah dengan apa? An-nazi'at. An-nazi'at tu dia buat apa? Yang mencabut. Naza'ah yang mencabut. Cara dia cabut, gharqa, dengan keras. Jadi Allah bersumpah dengan apa ni? Di sini adalah merujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Okey. Jadi kata Dr. Wahbah Zuhaili, surah ini dinamakan An-Naba kerana memang Allah mulakan surah ini ayat pertamanya dengan bersumpah dengan An-Nazi'at. Siapa itu Nazi'at? Mereka ialah para malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Okey, ini yang kita nak bincang sekejap lagi. Kenapa perlu letakkan nama surah tu malaikat yang mencabut nyawa? Sedangkan ada malaikat lain. Okay, kita baca nak tahu malaikat lain tu malaikat apa? Okay, mudah je. Ayat 1 sampai ayat 5 suratul Nazi'at adalah 5 ayat ni dia cerita tentang malaikat. Ayat 1 sampai ayat 5 adalah ayat yang Allah bersumpah dengan malaikat. Okey. Sumpah Allah yang pertama pasal malaikat ini adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, Allah bersumpah dengan malaikat yang satu lagi. Wan nashitati. Nashta. Demi kat situ apa? Para malaikat lah yang mencabut nyawa dengan nashta, dengan lembut. Okay, nampak tak? Ada dua perbezaan cara malaikat cabut nyawa kan? Yang pertama yang keras, yang kedua yang lembut. Yang lembut kepada siapa? Yang keras kepada siapa? Yang lembut tentu kepada orang yang beriman. Yang keras kepada orang yang kafir. Persoalannya adalah, kenapa tak pilih surah tu nama surah An-Nashitat? Kenapa diambil nama An-Nazi'at? Kan lembut sikit, betul tak? Kan? Tapi mungkin kita tak pernah lah untuk kita bincang tentang kenapa tak dipilih nama An-Nashitat? Surah An-Nashitat. Kenapa dipilih An-Nazi'at? Kita akan terangkan. Malaikat yang ketiga, tugasannya Allah mengatakan wasabihati sabha, demi malaikat yang cepat bergerak. Tak perlu nak tangguh-tangguh. Allah bagi perintah, jalankan dengan segera. Lepas tu Allah bersumpah dengan malaikat yang keempat pula. Sifat malaikat yang berikutnya, ciri malaikat berikutnya, fasabiqati sabaqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Yang kelima Allah kata fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur amra, mengatur, mudabbira tu yang mengatur, amra urusan dunia dan juga hari akhirat. Tetapi ayat 1 sampai 5 ni dia sangat berkaitan dengan urusan dunia. Tapi bukan sekadar dunia saja, sebab ada malaikat yang bertugas untuk hari akhirat. Okey, kita ambil dulu ayat 1 sampai ayat 5 tentang malaikat. Kan? Kita kembali kepada persoalan yang kita bincang tadi. Kenapa tak dipilih surah tu surah An-Nashitat ke, ataupun dipilih surah tu nama surah Al-Mudabbira ke?
Ataupun surah tu dinamakan dengan surah As-Sabihat ke? Ataupun kenapa tak dipilih surah As-Sabiqat? Kenapa perlu diambil nama An-Nazi'at? Mesti ada sebab. Okey, An-Nazi' ni berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan nyawa orang kafir yang diambil oleh malaikat pencabut nyawa, cabut dengan keras. Okey, kenapa dipilih malaikat yang cabut nyawa dengan keras sebagai nama surah? Kerana ia berkaitan dengan sikap orang-orang yang tak percaya tentang hari kiamat. Kalau surah sebelumnya tadi, An-Naba, cerita tentang manusia yang dia tak percaya berita yang agung yang besar tu. Kan? Lepas tu penutup surah An-Naba tu, Allah tutup dengan Allah nak bagi azab kepada orang kafir tu. Kan? Jadi untuk mengingatkan orang kafir yang tak percaya tentang hari kiamat itu, maka Allah bersumpah dengan malaikat yang akan mencabut nyawa diorang. Apa berkaitan mencabut nyawa orang kafir itu dengan hari kiamat? Kalau mereka sangsi, kalau mereka ragu-ragu bahawa kiamat ini tak akan berlaku, apabila mereka sangsi kiamat tu tak boleh berlaku, maknanya mereka telah melemahkan Allah. Betul tak? Mereka telah sangsi tentang kuasa Allah. Jadi salah satu waktu, salah satu perkara yang manusia itu tidak ada siapa pun yang berkuasa waktu itu adalah ketika mati. Kalau kamu rasa kamu hebat sangat sampai kamu boleh mukhtalifun, bertelikah tentang hari kiamat tu, kalau kamu rasa Allah tu tak berkuasa, sila kamu elakkan diri kamu daripada kamu takkan mati. Ya, faham tak maksudnya? Kalaulah orang kata Allah ni lemah, okey. Kalau kamu kata Allah tu lemah, kenapa kamu tak boleh elak diri kamu kalau waktu malaikat datang nak cabut nyawa kamu dengan keras? Sebab itu diletakkan nama malaikat yang keras itu sebagai sikap yang Allah nak tujukan kepada orang-orang kafir yang mereka ini menolak, mendustakan hari kiamat. Itu perkaitan dia, justifikasi dia. Okey. Lepas tu kita tengok lagi ayat yang berikutnya. Okey, saya mohon maaf ya sebab kita tak dapat nak ulas ayat per ayat sebab kita bukan dalam surah Tadabbur. Tetapi kita nak tengok ayat 6, 7, 8 dan 9. Okey. Ayat 6, 7 Allah Ta'ala cerita tentang malaikat lagi. Pasal malaikat lagi. Tapi ini malaikat di hari kiamat. Kita faham tak maksudnya? Allah Ta'ala nak bagi tahu macam ni. Kalau dekat dunia, korang tak boleh lari pada malaikat, antaranya adalah waktu kamu mati. Maknanya malaikat tu sendiri adalah pembuktian Allah itu berkuasa. Maka malaikat-malaikat Allah bukan sekadar hanya untuk urusan dunia saja, tetapi yang akan menjadikan kiamat ni, yang akan mendatangkan kiamat ini adalah juga dipegang peranannya oleh malaikat. Antara peranan malaikat di hari akhirat apa? Allah kata ayat nombor 7, ayat nombor 6, yauma tarjufur rajifah, pada hari berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Ar-rajifah, tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala kedua apa? Ar-radifah. Ar-radifah tu tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ada kaitan tak dengan malaikat?
sudah pasti ada kaitan. Sebab apa? Sebab yang akan meniup sangkakala itu adalah malaikat. Sangkakala yang ar-rajifah dengan sangkakala ar-radifah. Maka pada ketika itu, apa yang jadi kepada hati manusia, terutama yang mereka memang tak sangka rupa-rupanya kiamat itu boleh berlaku. Qulubu yawma idzi wajifah al-basaruha khashi'ah. Hati manusia pada hari itu berasa sangat takut, pandangannya tunduk ketakutan. Okay, itu untuk penamaan surah. Ya, kita dah tahu dah tentang pemilihan tentang An-Nazi'at itu kenapa. An-Nazi'at itu siapa. Okay, Alhamdulillah kita dah tahu ilmu dari Allah beri pada kita. Jadi kita tinggi kepada tema dia pula. Okey, apa tema suratul Nazi'at? Kalau mengikut Dr. Ali Hassan Arfan. Dr. Ali Hassan Arfan ni kalau tak silap saya ada baca LR buku beliau, kajian perpustakaan tentang kitab beliau. Beliau ni sebenarnya memang menulis tentang nama surah PhD. Wallahu'alam, kalau saya tersilap itu betulkan. Beliau ni mengatakan bahawasanya surah Nazi'at ini temanya tentang Allah Ta'ala nak tekankan tentang kedatangan malaikat ketika mati dan kedatangan ataupun perutusan para malaikat semasa di hari kiamat. Kita dah sebut dah tadi kan, ayat nombor 6, ayat nombor 7 cerita malaikat di hari kiamat. Kalau ayat 1 cerita malaikat dikaitkan dengan nazar. Okey. Kita tengok pada tema yang kedua. Dalam buku yang lain ada berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kalau ikut buku kitab Awalul Marrah, tema surah ini adalah peringatan terhadap hari kiamat. Ada kaitanlah antara huru hari kiamat tu yang tu. Berlaku sangkakala yang pertama, berlaku sangkakala yang kedua. Manusia akan berhimpun di hari kiamat. Lepas tu cerita dibawa manusia ke syurga, yang dibawa manusia tu ke neraka. Okey, ada kaitan. Okay. Jadi kita teruskan dengan surah yang ketiga malam ni, surah Abasa. Apa makna Abasa? Abasa bermaksud dia telah bermasam muka. Dia tu siapa? Dia itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ni sangat kasih dekat Nabi. Allah tak sebut pun nama Nabi itu secara terang-terang. Allah tak kata pun Muhammad itu dia telah bermasam muka, tapi Allah guna ganti nama dia berwajah masam, bermasam muka. Itu surah Abasa. Kalau kita fitnah, sebab tu kita belajar nama, kita akan terfikir tau. Macam mana kita fikir surah Nazi'at tadi. Kenapa pula dengan body language, kenapa pula pada muka ni yang masam ni nak dijadikan sebagai nama surah? Apa dia punya logika dia? Kita tahu bermasam muka ni adalah pasal Rasulullah. Allah tegur Nabi SAW. Tapi kenapa dalam banyak-banyak Allah tegur Nabi, Abasa ni dijadikan sebagai nama surah? Tentu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apabila kita baca surah Abasa. Walaupun kita tak hafal
Surah Abasa yang ada lebih kurang 42 ayat. Kan bermula ayat yang pertama sampailah ayat nombor 42. Kita mungkin tak hafal. Kan? Apatah lagi untuk kita tahu makna-maknanya. Tetapi apabila kita belajar nama surah, apabila kita belajar tema surah, kita seperti orang yang mengetahui 42 ayat itu. Walaupun tidaklah sesempurna orang yang tahu ayat 1 sampai ayat 42 itulah. Tapi secara ringkasnya kita dapat mengetahui apa objektif surah Abasa tu. Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita. Agak-agak tuan-tuan perempuan kan, kenapa, apa sebenarnya yang Allah nak kita tentang bermasam muka ni? Adakah Allah nak suruh kita boleh bermasam muka? Ataupun bermasam muka tu tak boleh? Kalau kita baca pada nama. Okay. Jadi kita kena perdetailkan. Okey. Kita tengok terlebih dahulu di mana sumber ayat yang ada perkataan Abasa. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Abasa yang mengandungi 42 ayat. Surah Abasa ni diambil pada ayat yang pertama ada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Kita jumpa dalam perkataan Abasa. Dia berwajah masam. Abasa. Dia berwajah masam. Dia tu siapa? Nabi SAW telah berwajah masam. Wa tawalla, dan dia juga berpaling. Nabi berwajah masam kepada siapa? Kenapa Nabi boleh berubah wajahnya menjadi masam? Okey, ini yang kita nak dapatkan maklumat tu kerana kita belajar nama. Takkan tiba-tiba Nabi berwajah masam. Kenapa nak dipaparkan pada wajah dia bermasam muka? Okey, jadi kita kena baca ayat dia daripada ayat 1 sampai ayat yang ke dalam nota ni saya ambil sampai ayat nombor 10. Okay, kita bincang dulu. Kita belajar nama dulu ya. Lepas tu baru kita masuk kepada tema dia. Lepas masuk tema nanti tuan-tuan akan dapat tahu, oh patutlah Allah paparkan berwajah masam ni. Okey, kita tengok dulu. Okey, ayat nombor 1, Allah kata Nabi ni berwajah masam. Kenapa Nabi itu berwajah masam? Kenapa surah tu dinamakan berwajah masam? Kita tengok dulu ulasan Dr. Wahbah. Okey, sebenarnya jawapan tu ada pada ayat yang kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi kita tengok dulu ulasan Dr. Wahbah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan surah ini kenapa dia dinamakan Abasa? Kerana memang mula-mula dibuka surah ini dengan sifat dan kebiasaan manusia. Manusia tu siapa? Rasulullah lah. Rasulullah ni manusia tak? Rasulullah tu manusia. Rasulullah ada naluri kemanusiaan tak? Jawapannya ada. Jadi Allah Ta'ala mulakan surah itu untuk menunjukkan sifat tabiat yang ada pada manusia. Bukanlah Allah Ta'ala nak menggalakkan kita tu bermuka masam, tak. Tetapi dia ada sesuatu pada bermuka masam tu. Jadi Dr. Wahbah kata surah ini menceritakan tentang, dimulakan oleh Allah menyebut tentang sifat dan naluri yang ada pada manusia seperti Rasulullah SAW yang ada hati, yang ada perasaan, yang ada emosi. Kenapa Nabi boleh bermasam muka? Kita baca pada ayat yang kedua. Dia kata anja'ahul a'ma, kerana telah datang kepada Nabi itu al-a'ma, seorang yang buta.
Kenapa dengan orang buta tu? Orang buta tu buat apa? Sampaikan Nabi itu telah berwajah masam dan berpaling. Rupa-rupanya datang seorang buta telah menyebabkan wajah Nabi berubah berwajah masam dan Nabi berpaling daripada seorang yang buta tu. Kita tahu kan dalam sejarah dia adalah Abdullah bin Umi Abi Maktum, seorang buta. Tetapi Allah Ta'ala tegur Nabi. Kenapa perlu berwajah masam? Kenapa perlu tak ambil peduli? Berpaling ni maksudnya macam Nabi tak indahkan seorang yang buta tu datang jumpa dia. Allah Ta'ala beritahu tentang ketidaktahuan Rasul SAW. Allah kata apa? وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Dan tahukah engkau barangkali dia yang buta tu hendak menyucikan diri dia. Allah kata, maknanya Nabi SAW dia tak tahu sebenarnya apa tujuan Abdullah bin Maktum ni datang. Okey, kita belum dapat jawapan lagi kenapa Nabi sampai tak suka tengok orang buta datang. Kita tahu kan Nabi ni sangat dikasih dengan anak yatim dan sebagainya. Okay, kita baca dulu ayat. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun barangkali dia datang jumpa engkau nak dapatkan nasihat, peringatan. Kalau kau bagi nasihat pada dia, mungkin dapat bagi manfaat kepada dia. Nabi tak tahu kedatangan Abdullah bin Maktum kalau Allah tak bagi tahu. Tapi Allah Ta'ala tegur reaksi muka Nabi tu dan Nabi yang tidak mengindahkan seorang lelaki buta ni. Jadi Allah Ta'ala kata, mungkin dia datang tu, dia nak minta nasihat, mungkin dia nak bertaubat ke, kata Allah. Okey. Lepas tu kita tengok ayat yang berikutnya. Baru kita dapat jawapan yang lengkap lagi. Kenapa Nabi sampai tak pedulikan seorang yang buta tu? Apa Nabi buat masa tu? Allah kata, amma manistawna. Adapun orang yang berasa dirinya cukup. Siapa orang yang cukup tu? Maknanya VVIP. Pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Nabi berada di majlis bersama dengan mereka. Allah Ta'ala kata macam mana Nabi beri perhatian kepada mereka yang pembesar bangsawan-bangsawan tu. Allah kata, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Maka engkau memberi perhatian kepadanya. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى. Sedangkan, kata Allah, tiada cela ke atasmu jika dia tidak ingin menyucikan dirinya. Okey. Lepas tu kita baca ayat nombor 8. Ayat nombor 8, Allah Ta'ala patah balik kisah yang buta tadi tu. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang segera datang kepadamu, wa huwa yakhsha, dan dia takut, fa anta anhu talaha, maka engkau telah mengabaikannya. Okey, faham tak situasi dia? Saya rasa ramai tuan-tuan dan puan, semua tuan-tuan dia dah tahu dah cerita tentang kenapa Nabi menunjukkan muka yang tidak suka dengan kedatangan seorang yang buta ni. Kita tahu kan, ini adalah fasa-fasa Nabi berdakwah. Nak bercakap, betul tak? Nak jumpa VVIP ni, nak bagi masa mereka boleh dengar apa Nabi nak sampai tentang Islam ni bukan senang lah. Jadi apabila Nabi ada ruang bertemu dengan mereka, Nabi gunakan peluang tu sebaik yang mungkin. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Kita tahu kan kesan orang-orang yang pembesar-pembesar ni, kan kita fahamkan kesan dia. Maksudnya
Kalaulah pembesar-pembesar ni beriman, nanti pengikut-pengikut dia tu akan mudah untuk beriman. Jadi macam tu. Batu penghalang kepada dakwah ini adalah orang-orang besar-besar ni. Pembesar-pembesar ni. Kan? Mereka ni lah yang boleh jadi batu penghalang dakwah. Tapi kalau berjaya dakwah mereka, tentu mudah pengikut-pengikut ni ikut sebab dia ada pengaruh. Dia ada harta, dia ada pangkat, mudah nak pengaruh orang. Sebab itu Nabi ambil peluang tu. Tiba-tiba datang pula lah seorang buta yang menyebabkan seperti apa? Seperti memberikan gangguan kepada apa yang sedang Nabi lakukan. Contoh kalau macam kita sedang meeting kan, nak tengah buat ceramah, tiba-tiba ada pula orang lain datang. Dia akan membawa perasaan seperti apa? Seperti perasaan rasa macam terganggu. Itu menyebabkan wajah Nabi bermasam muka. Tetapi Allah Ta'ala tegur Nabi. Engkau tahu ke, yang datang tadi tu, yang buta tu, walaupun tak ada apa-apa, mungkin dia lebih ikhlas, dia lebih betul. Dia sendiri datang jumpa engkau nak dapatkan nasihat berbanding yang pembesar-pembesar tadi. Pembesar-pembesar tadi tu, mereka ni kalau mereka tak nak beriman, tak apalah nak buat macam mana. Okay, itu yang Allah Ta'ala tegur kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau Nabi berbasam muka sekalipun, orang buta tu tahu tak Nabi basam muka dekat dia? Dia kan buta. Mana dia nampak? Kan? Maknanya Allah Ta'ala sendiri yang menegur Nabi. Nampak tak beza kan? Beza dengan kita kalau kita nampak orang, amboi, masam muka engkau, aku tak suka ke, aku datang. Kalau orang nampak sekarang ni, Abdullah bin Abi Maktum memang dia buta. Tapi inilah Allah yang sentiasa membimbing para Nabi dia dalam mendidik akhlak-akhlak yang lebih sempurna. Okay, itu tentang nama dia. Okay, Abasa tadi. Okay, sekarang mari kita tengok pada tema dia. Tema. Okay, kita dah tahu nama, kita pergi pada tema. Tema surah ni sebenarnya, kalau ikut kitab Dilalatul Asma'il Suwaril Quran, adalah temanya Allah Ta'ala nak cerita tentang dakwah. Nilai dakwah ni dan dikaitkan dengan hidayah kepada seseorang. Okey, surah Abasa. Okey, begini. Apa related dia dengan berwajah masam tadi? Okey. Nabi SAW, masa Nabi ni sedang bercakap dengan pembesar-pembesar orang-orang yang kaya-kaya kan, yang istighna tadi tu, Nabi ambil peluang tu apa? Nabi berdakwah kan? Ya, Nabi berdakwah. Abdullah bin Abi Maktum ni juga Nabi boleh dakwah tak? Ya, Nabi boleh dakwah pada dia. Tetapi ia dikaitkan dengan hidayah. Maksudnya apa? Bab hidayah. Kan, seolah-olah jadi macam ni. Allah Ta'ala nak kata kan? Allah Ta'ala nak kata, yang ramai-ramai yang kau nak bagi perhatian tu, kan, belum tentu mereka dapat hidayah. Kan? Tetapi yang seorang yang buta ni, yang dia ikhlas betul nak minta petunjuk kepada engkau, itulah orang yang benar-benar nak dapat hidayah. Jadi Nabi ni dia ambil peluang, dia tak nak, dia abaikan Allah Maktum tu. Kenapa? Kerana dia faham. Tadi Allah Ta'ala tegur, seolah surah ni mengatakan bahawa bab hidayah ini Muhammad bukan berada di tangan kamu. Hidayah ini berada di tangan Allah. Orang yang betul-betul yang nak berubah berbeza dengan orang yang betul-betul dia tak nak berubah. Sekalipun kau teringin mereka berubah. Sebab tu Nabi berikan tumpuan kepada orang-orang yang kaya tu. Sebab Nabi nak mereka berubah. Tapi nilai hidayah itu
ianya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikaitkan dengan permasalahan muka tadi. Okay, nampak tak perkaitan dia? Jelas tak? Tak hidayah. Okay, sebab cerita dia memang cerita dia tentang memang cerita situasi Nabi sedang berdakwah. Okay, kalau ikut tema satu lagi, mengikut buku Awalul Marrah, dia beza sikit. Beza dekat sini, dia fokus kepada surah Abasa ni surah yang menghiburkan orang-orang yang lemah. Orang lemah tu siapa? Seperti orang-orang yang buta, kan? Bahkan di zaman Nabi ni memang ramai yang masuk Islam orang yang miskin. Jadi ayat ni sebenarnya ayat yang menggembirakan orang-orang yang tak ada harta. Kenapa? Kerana Abdullah bin Maktum ni lah Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kan? Sedangkan orang-orang yang kaya-kaya itu Allah Ta'ala tidak menyuruh Nabi supaya Nabi ini memberi tumpuan kepada mereka. Jelas. Bukan Allah Ta'ala tak suruh dakwah, tidak. Tetapi berbeza. Walaupun dia tidak ada apa-apa, buta matanya, tetapi nilai hati murni dia tu berbeza dengan orang yang kaya-kaya, yang mereka ini memang niatnya tidak mahu untuk mereka berubah. Inilah intipati dakwah. Dia tidak mengira untuk siapa dakwah itu disampaikan. Walaupun hanya dapat pada seorang saja, tak apa nilai dakwah tu sampai berbanding dengan kita terkejar ramai-ramai, tapi dah memang terang-terang tak nak dengar. Kan kita habiskan masa kita dan sebagainya. Bukan kita tak nak dakwah, tak, maksudnya erti dakwah tadi itu kita belajar tadi. Dalam masa sama mengangkat darjat orang-orang yang lemah. Bahawa Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan kisah Abdullah bin Abi Umi Maktum tadi. Wallahu ta'ala alam. Itulah ringkasan yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan pada malam ini. 3 surah. Minggu depan, dan kita memang tak boleh bercuti dah. Kita memang kena teruskan sebab kita nak habiskan tajuk ni. Okey, minggu depan kita akan belajar 3 surah lagi, iaitu kita akan belajar surah At-Takwir, Al-Infitar dengan Al-Mutaffifin. Kita akan belajar paling kurang 3 surah, InsyaAllah pada minggu hadapan. Okey, ada apa-apa perkongsian dari tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan nak buat penambahan maklumat, silakan. Saya sangat mengalu-alukan penambahan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa yang nak dipertanyakan, silakan. Kalau tak boleh secara verbal, tuan-tuan boleh buat secara bertulis di ruangan chat. Silakan tuan-tuan kalau ada apa-apa. Kalau nak buat pembetulan pun boleh juga, ya. Mungkin saya ada tersalah dan tersilap, itu biasalah, ya. Kalau Rasulullah pun ditegur oleh Nabi SAW, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita manusia yang biasa, lagi banyak kesalahan dan kesilapan kita. Okey, kalau tiada apa-apa, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Pada hari Jumaat akan datang, minggu yang kedua, kita belajar lagi 3 nama surah. Jadi nota boleh diambil seperti biasa, ya, di link Google Drive yang bertajuk nota, nama dan tema surah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua. Jazakumullahu khairah. Kita tutup majlis ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.